Dua anggota polis ditangkap halwat ditukar serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Dua anggota polis yang ditahan selepas dipercayai berhalwat di sebuah hotel dekat Tanjung Tokong ditukarkan serta-merta. Kedua-dua anggota berpangkat korporal dan sarjan meja itu bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata pihaknya mengeluarkan arahan tersebut selepas menerima laporan berhubung kejadian. Menurutnya, tindakan tata tertib turut dikenakan oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang. Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang menyerbu sebuah hotel pada pukul 1.30 pagi Sabtu selepas mendapat aduan daripada suami wanita berkenaan. Penolong Pengarah Kanan Ketua Unit Operasi Bahagian Penguatkuasaan JHE AIPP Alamin Majuk berkata, hasil serbuan berjaya menahan dua anggota polis berkenaan yang berusia 37 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 27, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996. Polis telah merakam keterangan dua saksi bagi membantu siasatan kes bayi lelaki maut dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Seri Petaling pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat dan usaha mengesah suspek sedang giat dijalankan. Beliau berkata pihaknya meneliti segala kemungkinan dan melakukan siasatan menyeluruh dalam kes berkenaan. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tambahnya lagi, proses bedah siasat terhadap bayi itu dijalankan di Jabatan Perubatan Forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM petang tadi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan dua bot nelayan asing yang melakukan aktiviti perikanan tanpa permit sah di perairan negara. Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusoh berkata, penahanan bot pertama dibuat di kedudukan 113 Batu Nautika Utara Tanjung Poh pada Khamis lalu. Menurutnya, hasil pemeriksaan terdapat 3 kru termasuk tekong warga Vietnam berumur 40 hingga 44 tahun dan kesemuanya tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Beliau berkata bot kedua yang ditahan membabitkan bot nelayan Indonesia di kedudukan 82 Batu Nautika Utara Tanjung Poh awal pagi Jumaat lepas. Hasil pemeriksaan, seramai 4 kru berumur 30 hingga 43 tahun warga Indonesia ditahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan tanpa permit di perairan Malaysia. Polis berjaya menangkap 4 lelaki tempatan dipercayai terlibat dalam 3 kes curi motosikal di Jalan Gertak dan kawasan Metro City di Kuching. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa berkata, suspek berumur 31 hingga 38 tahun itu dicekup di 4 lokasi berasingan di Kuching Khamis lalu. Menurutnya, turut dirampas 2 buah motosikal, 1 tangki minyak motosikal dan 1 topi keledar yang pernah dilaporkan hilang. Beliau berkata hasil ujian air kencing mendapati 3 suspek positif dadah serta memiliki rekod jenayah lampau melibatkan dadah, harta benda dan kekerasan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan kesemua suspek direman sehingga Selasa depan. Sebanyak 170 aduan mengenai agama, institusi diraja dan kaum atau 3R diterima Polis Diraja Malaysia PDRM sepanjang 2023 dan sehingga semalam. Daripada jumlah itu, 87 aduan telah diserah ke Pejabat Pegawai Negara untuk tindakan lanjut. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata baki aduan 3R itu disiasat di bawah Akta Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi serta Akta Hasutan terutama aduan berkaitan institusi diraja. Kita menerima daripada tahun lepas sampai sekarang ini, kiraan hampir kita menerima lebih kurang 170 aduan
Dan daripada 170 itu, 87 telah siap kita serahkan kepada pejabat peguam negara. Bakinya masih terus disiasat. Sama ada kita siasat aduan 3R ni di bawah kanun keseksaan, atau kita siasat di bawah akta komunikasi, atau polis siasat di bawah akta hasutan, terutama akta hasutan ni di bawah aduan yang menyangkut tentang institusi rakyat. Beliau turut memaklumkan satu jawatankuasa khas diwujudkan oleh PDRM di Bukit Aman berkaitan kes 3R. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan jika ada aduan berkaitan 3R dalam aplikasi WhatsApp Group, orang ramai turut boleh melaporkannya kepada pihak berkuasa. Ini kerana platform berkenaan adalah medium perbincangan dan perkongsian. Masih boleh. Kalau ada aduan, masih. Sebab dia WhatsApp itu medium, TikTok itu medium, Facebook itu medium, Instagram itu medium, Telegram itu medium. Jadi kalau berlaku perkongsian mesej itu, ya, maka WhatsApp walaupun dia kata hanya dalam kumpulan dia, dan apa jaminan bahawa WhatsApp itu tidak disebar luaskan, dia masih lagi tertakluk kalau ada aduan yang disertakan dalam aduan itu disertakan semua bukti itu. Tegasnya, pihak polis akan mengambil tindakan atas laporan dari orang ramai berhubung perkara itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin menegaskan tiada keperluan untuk melanjutkan tempoh proses pengambilan pekerja asing oleh majikan yang mendaftar program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. ID untuk memohon visa dengan rujukan itu kita bagi pada majikan. Dulu dia kena mohon dengan immigration kan terus. Sekarang ni dia yang isi. Lagi cepat dia isi, permohonan itu akan hanya mengambil 2 hari bekerja. Jadi tak timbul soal kita perlu genjakkan tarikh tutup tu, tak perlu dah. Beliau mengulas desakan pihak majikan yang mahu kerajaan membatalkan keputusan mempercepatkan tarikh akhir pengambilan pekerja asing. Kementerian Dalam Negeri KDN baru-baru ini mengumumkan kota yang tidak digunakan untuk mengambil pekerja asing akan dibatalkan pada 1 Jun ini. Kota aktif untuk mengambil pekerja asing yang levy telah dibayar tetapi visa dengan rujukan VDR belum dikeluarkan pada akhir Mac juga akan dibatalkan. Kerajaan Negeri Selangor memberi jaminan bekalan ayam, daging dan telur di negeri itu mencukupi bagi Ramadan dan sambutan Aidilfitri tahun ini. Justru Exco Pertanian Negeri Selangor Izham Hashim menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat pembelian panik atau melebihi keperluan. Memang kita sentiasa memantau dan berbincang bagaimana untuk memastikan bekalan, terutama yang bekalan utama lah ya, beras, daging ayam, daging lembu, telur ayam, ni yang menjadi keperluan utama mencukupi. Dan setakat ni kita mendapat laporan memang semuanya berjalan dengan baiklah, terkawal, dan harganya pun memang harga yang berpatutan lah kita bagi untuk sepanjang sebelum Ramadan ini dan juga menjelang Ramadan sehingga ke raya nanti insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Semarak Ramadan Madani peringkat Selangor di Pasar Tani Lama Niaga Bangi. Program yang dilaksanakan selama 2 hari itu melibatkan 17 pasar tani di Selangor bagi memastikan orang ramai mendapat bekalan menjelang Ramadan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Selangor menyasarkan nilai jualan pada program kali ini sebanyak RM1 juta dengan 150,000 pengunjung. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap syarikat pembungkusan minyak masak paket bersubsidi termasuk pembatalan lesen jika didapati terlibat dalam aktiviti penyelewengan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya telah mengenal pasti beberapa syarikat yang melakukan kesalahan itu. Beliau berkata selain pembatalan lesen serta-merta, proses tindakan undang-undang juga mungkin akan diambil. Kita tidak mahu ada mana-mana pihak yang dibiarkan berterusan untuk sabotaj satu program baik kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan.
iaitu menjual minyak masak paket ini pada kadar jauh murah daripada pasaran. RM2.50 satu paket 1 kg tersebut. Jadi mana-mana pihak yang kita dapati terlibat dalam penyelewengan keterisan ini, kita akan mengambil tindakan serta-merta untuk membatalkan syarikat tersebut. Tegasnya, kerajaan memandang serius perkara itu masih berlaku keterisan sedangkan berdasarkan kota setiap bulan terdapat 60 juta paket minyak masak di pasaran. Sementara itu, KPDN akan melaksanakan program jualan rahmah PJR Ramadan sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Pelaksanaan PJR Ramadan ini melibatkan sebanyak 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Melalui kenyataan menterinya, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan rakyat boleh menikmati jualan produk barangan keperluan asas pada kadar potongan harga di antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Selain barangan kering, penawaran jualan barangan keperluan harian ini melibatkan ayam, daging lembu, ikan dan pelbagai hasil laut, beras dan telur ayam. Maklumat pelaksanaan PJR Ramadan boleh diakses melalui portal KPDN. Pemegang lesen perniagaan bazar sepanjang Ramadan bakal berdepan pembatalan lesen sekiranya didapati memberikan lesen mereka kepada pihak ketiga dan juga warga asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL boleh menggantung lesen perniagaan bazar Ramadan jika pemilik lesen tidak mematuhi garis panduan dan dasar ditetapkan. Tindakan kadang-kadang kita gantungkan lesen sementara ataupun kita ambil terus lesen. Tengok keadaan dia. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan projek Baiti Jannati dan projek Mesra Rakyat Wilayah Persekutuan. Jabatan Agama Islam Melaka JAIM mengenal pasti lebih 10 lokasi tumpuan geng plastik hitam atau kaki ponteng puasa sepanjang Ramadan ini. Exco Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata pemantauan dan pemeriksaan lebih ketat serta berkala akan dilaksanakan. Menurutnya, ia akan dilaksanakan menerusi Ops Cegah Jenayah Syariah. Jadi kami di peringkat JAIM akan menjalankan penguasaan menangkaplah mana-mana mereka yang tidak berpuasa dan makan di kawasan awam. Begitu juga penguasaan kepada permis-permis perniagaan yang menjual makanan secara terbuka. Jual tu boleh tapi tak boleh makan di situ. Dan kadang-kadang ada kedai-kedai ini depan dia tutup, belakang dia buka, dekat belakang tu orang makan. Itu tak boleh. Tahun lalu sebanyak 96 kes direkodkan di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana menjual makanan dan makanan dalam bulan Ramadan. Lebih 400 program keagamaan disusun Kerajaan Negeri Melaka pada bulan pelancongan Islam sepanjang Ramadan ini sempena Tahun Melaka 2024. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata berkonsepkan dari hati membawa ke syurga, program keagamaan berkenaan akan dianjurkan di beberapa lokasi terpilih. Beliau berkata antara program yang dirancang adalah Seminar Ruqyah dan Hisab, Malam Semarak Haruman Ramadan dan Jom Rewang Bubur Lambuk. Menurutnya, turut diadakan Majlis Iftar Mega pada 16 Mac ini di Dataran Pusat Islam Bukit Palah. Kita akan cuba memberikan pengisian ini menjurus kepada dengan keberkatan bulan Ramadan ini, takaruf, berbuka puasa dengan rakyat, sumbangan pada bulan sedekah lah sekali. Jadi kita berjurus kepada nilai-nilai Islam itu kita akan bawa pada bulan Ramadan ini. Kita akan buat iftar mega sekali, kita akan buat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran program Ihya Ramadan peringkat negeri Melaka. Pada majlis berkenaan, seramai 1,029 orang amil syarak dilantik untuk menguruskan kutipan zakat sepanjang Ramadan ini.
Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM mengarahkan semua syarikat konsesi lebuh raya melakukan persediaan rapi pada waktu puncak sepanjang Ramadan ini agar perjalanan pengguna selesa, selamat dan lancar. Dalam satu kenyataan, LLM menjangkakan berlaku peningkatan jumlah trafik di lebuh raya bertol semasa pulang atau pergi bekerja pada bulan Ramadan. Menurutnya, antara inisiatif yang perlu dilaksanakan adalah menyelaras semula lokasi dan masa penutupan lorong untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Selain itu, waktu pengaktifan laluan tidal atau smart lane juga perlu dijadualkan semula selaras dengan perubahan waktu kerja. Pihak konsesi lebuh raya juga diminta memastikan semua kemudahan disediakan di kawasan rehat dan rawat, hentian sebelah dan plaza tol. Tradisi mantai cukup popular dalam kalangan penduduk di Negeri Sembilan, terutama ketika menyambut kedatangan Ramadan. Tinjauan kru RTM di Pasar Tani Taman Paroi Jaya mendapati orang ramai mendapatkan pelbagai barangan bagi membuat persiapan sempena mantai Ramadan. Pengerusi Pasar Tani Paroi Jaya, Saiful Muhammad Yunus berkata, pelbagai barangan keperluan lain turut dijual termasuk ayam daging, ayam kampung, itik salai dan daging salai. Dengan kita punya ada jualan-jualan yang istimewa, daging, ayam semua. Di tempat kami ni ada daging salai, ada jerangi, ada tulang. Itu yang buat kita sebenarnya istimewa yang tak ada dekat tempat-tempat lain. Sementara itu, bagi pengunjung Nur Azah Muhammad, daging atau tulang yang dibeli kebiasaannya akan dimasak dan disajikan sebagai juadah berbuka puasa bersama-sama keluarga tersayang. Cara mantai ni dia daging tu baik masak lompap ko, tulang tu baik masak sup, kadang tu rondang tu kalau nak bawa bekal budak-budak balik lah, masuknya balik, nak balik kojo, nak balik mesti simpan lama sikit lah pada buka nanti. Mantai merupakan tradisi masyarakat Negeri Sembilan yang disambut menjelang Ramadan dan Aidilfitri, termasuk melapah daging lembu dan kerbau serta membakar lemang secara bergotong royong bersama ahli keluarga. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kini memberi fokus kepada menambah baik fasiliti institusi pengajian tinggi awam IPTA dan kolej di bawah kementerian itu. Sesudah itu, pengurusan institusi berkenaan diarah memberikan penekanan terhadap baik pulih infrastruktur dan penggantian peralatan usang. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi terbabit perlu berada dalam keadaan yang kondusif, selamat serta berfungsi dengan efisien untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi negara. Kita perlu memberikan perhatian. Saya telah menekankan aspek prioriti untuk diberikan kepada kampus-kampus, khususnya tempat-tempat penginapan pelajar-pelajar kita. Kerana ada tempat-tempat penginapan itu yang langsung tidak dibaik pulih selama lebih daripada 20 tahun dan keadaan asrama yang usang dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengingatkan pihak universiti agar membuat persediaan awal sekiranya berlaku gangguan bekalan air di kawasan mereka. Beliau mengambil contoh kejadian gangguan bekalan air yang berlaku di beberapa IPTS termasuk di Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Sains Malaysia USM. Program perabungan PTPTN diperkenal MINDEF bersama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mulai tahun ini. Dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani ataupun SPM, ia khusus untuk murid tahun 1 melibatkan anak anggota Angkatan Tentera Malaysia. SPM membabitkan sumbangan tabungan ke dalam akaun SSPN kepada 9,335 murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2024. Ia membabitkan jumlah keseluruhan lebih RM467,000. Semua anak tentera yang baru masuk sekolah, tak kira apa saja pangkat, ada 9,000 lebih. So kita bukakan akaun PTPTN supaya bila mereka besar dewasa nak melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi, mereka sudah ada duit dalam tabung. Bagi menyegara dan menaik taraf fasiliti 29 sekolah dalam kem tentera pula, RM15 juta diperuntukkan KPM.
Seramai 528 orang penolong pegawai perubatan PPP yang berstatus kontrak telah diberikan jawatan tetap pada 18 Mac tahun ini, manakala 221 orang PPP yang lain akan ditetapkan pada Mei dan Jun tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Luka Nisman Awang Sauni, keputusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang diteliti berkaitan pengecualian bagi status lantikan ini. Buat tempoh setahun ini, pegawai-pegawai yang berada di dalam status kontrak ketetap kita mempunyai satu tempoh interim sehingga sistem persaraan dapat ditetapkan. Walaupun demikian, kita akan membuat satu pengecualian untuk lantikan ini kerana lantikan ini telah pun dirancang sejak tahun lepas, dan selebihnya kita akan tunggu keputusan JPA apakah the way forward yang terbaik kepada penjawat-penjawat awam. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hari Pembantu Perubatan ke-13 Peringkat Kebangsaan tahun 2024 di Putrajaya. Tema sambutan Hari Pembantu Perubatan ke-13, Bakti Mulia, Masyarakat Sejahtera, Aspirasi Malaysia Madani. Sementara itu, berhubung cadangan Kementerian Kesihatan untuk mewujudkan jawatan fleksi bagi pembantu perubatan terlatih, Datuk Luka Nisman berkata ia sedang diteliti oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Kepakaran-kepakaran yang telah terlatih yang mempunyai satu kepakaran khusus, agak wajar untuk kepakaran ini dikekalkan di fasilitis. Maka permohonan mereka adalah mewujudkan satu jawatan fleksi, dan perkara ini telah pun dikaji oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita dan akan dibawa kepada Menteri, dan juga Menteri akan menentukan what is the way forward untuk penjawatan fleksi ini. Kita menampak satu sudut yang positif berkenaan hasrat ini, dan juga kita berharap agar penjawatan fleksi ini sekiranya lulus akan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Penyedia perkhidmatan Telegram memberi kerjasama baik dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam mengawal sela platform berkenaan. Ia termasuk usaha menangani aktiviti skam dan judi dalam talian di platform berkenaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata perkara tersebut akan dibangkitkan menerusi perbincangan antara kedua-duanya bagi mencari penyelesaian. Jelasnya lagi, kerjasama ini diharap terus ditingkatkan pada masa akan datang. Pihak Telegram ada membantu untuk menurunkan sama ada konten ataupun channel yang terlibat dengan judi dalam talian. Tapi salah satu masalah yang kita hadapi ialah bila ditutup satu channel, kadang-kadang dibuka channel-channel yang lain. Kita lihat judi dalam talian, seringkali mereka sangat kreatif. Jadi kita berbincang juga cara-cara yang mungkin lebih mampan, sustainable untuk lawan scam dan judi dalam talian. Termasuk bukan hanya dalam aplikasi Telegram, tapi banyak aplikasi media sosial dan online messaging yang lain. Jadi ada beberapa perkara yang sedang dibincangkan. Program Masyarakat Tanpa Tunai Anjuran Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC berjaya mencatatkan 20,035 transaksi tanpa tunai sejak mula dilaksana pada 2023 hingga Februari lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nei Ching berkata 2,740 peniaga juga berjaya didaftarkan sepanjang tempoh berkenaan. Program ini sejak tahun 2023, jadilah sampailah penghujung Februari tahun ini, kita nampak bahawa melalui program Cashless Society ini kami telah merekodkan mencacat 20,035 orang pengguna transaksi tanpa tunai, dan juga 2,740 orang peniaga telah berjaya didaftarkan atas premis digital setakatlah Februari tahun ini. Program yang bermula di Melaka tahun lepas kini diperluaskan ke 3 negeri lain iaitu Johor, Negeri Sembilan dan Pahang.
Ditular kononnya seorang menteri terlibat skim pelaburan palsu. Tak cukup dengan itu, syarikat berkenaan turut meletakkan seorang lelaki supaya berlakon jadi ketua pegawai eksekutifnya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, realiti tidak seperti yang didakwa. Penelitian mendapati, tuduhan mengaitkan Menteri MITI dengan skim terbabit berpunca daripada kehadiran beliau pada Majlis Pelancaran Produk Syarikat. Gambar pada majlis itu kemudian ditular seolah-olah beliau terlibat skim berkenaan. Menurut Menteri MITI, beliau hadir ke majlis itu bagi memenuhi jemputan. Pasukannya bagaimanapun tidak mengetahui tentang dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan syarikat. Malah, beliau juga tidak menyedari sebenarnya CEO syarikat adalah orang lain yang diupah RM800 untuk berlakon. Bagi mengelak dirinya terus dikaitkan dengan syarikat tersebut, satu laporan polis dibuat. Orang ramai turut dinasihat berhati-hati supaya tidak terlibat skim pelaburan meragukan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa penipuan. Manipulasi maklumat tidak akan bertahan lama. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perkembangan sukan. Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 menentang Oman pada 26 Mac ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tetap dengan pendirian berpuas hati dengan keadaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBG. Menurut Setiausaha Agong FM, Dato' Nur Azman Rahman, bila memahami kegusaran diluahkan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon baru-baru ini. Jelas beliau perbincangan bersama pihak Perbadanan Stadium Malaysia menunjukkan terdapat waktu mencukupi bagi padang itu kembali seperti sedia kala. Dia risau dalam keadaan sekarang masa lawatan kami di Stadium Bukit Jalil, memang dirisau dalam padang tu agak okey, cuma dari komitmen yang diberikan oleh konektor dalam masa 2 minggu, insyaAllah benda tu akan pulih, akan lagi cantik balik, boleh pakai. Daripada pihak Dalam pada itu, skuad bawah 23 tahun negara bakal mengharungi sekurang-kurangnya 5 perlawanan persahabatan sebagai aksi pemanas badan sebagai persiapan menghadapi kempen Piala Asia bawah 23 di Doha, Qatar pada 15 April hingga 3 Mei ini. Venue dia belum pasti lagi, belum pasti. Ada 3 lah, ada 2-3 lah, ada stadium KLFA ataupun stadium UiTM Shah Alam ataupun UM Arena. Tapi kita buat itu, that is close, perlawanan tertutup. Setiap pasukan memang berimpikan untuk pergi round 16. Dan itulah kita punya ni. Tapi tunggu apa daripada Ketua Jurulatih ataupun pengurusan akan bagi kenyataan. Aksi persahabatan itu membebitkan pasukan India pada 22 dan 25 Mac, China pada 3 April dan Qatar pada tarikh yang akan ditentukan dalam masa terdekat. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.